أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ting tong. Gitu. Oi, itu macam dah boleh buat temak tu. Kan, trademark. Channel ting tong. Okey, kita try benda lain. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Ashraf channel. Ting tong. Boleh dah tu. Alright guys. Rasanya macam dah seminggu. Bukan dah seminggu, tapi memang dah seminggu Acap tak upload apa-apa dekat Acapnya YouTube. Sebab apa? Acap nak berehat lah kan. Dah boleh rentas negeri ni. Kita luang masa dengan family. Kita buatlah apa yang kita tak boleh buat dulu kan. So Acap harap yang mana-mana korang yang mungkin dah pergi bercuti, dah balik, nak start kerja, dah nak start sekolah, dalam keadaan sihat, steady, ready. So kita relax, enjoy video Acap ni, okay? So Acap dah lama tak berkongsi dengan korang. So rasa rindu tu membuak-buak. Acap harap korang rindu juga Acap lah. Alright, so jangan lupa guys, kalau dah rindu tu jangan lupa tekan like lah. Yang belum subscribe, yang dah lama tengok Acap tapi lupa nak subscribe, tekan subscribe. Siap bro, geng sis kan. Jangan lupa juga tekan bell notification tu. Alright. So hari ni kita nak warming up balik cerita-cerita seram ni. Tapi Acap nak share dengan korang tentang update video terakhir Acap pasal kawan Acap yang hilang dekat Sungai Pisang. Alhamdulillah guys, dah dijumpai. And then dia, sekejap lagi kita ceritalah apa keadaan dia dalam keadaan dia dah dijumpai ni. And then kita kena buat apa? Oh dah lupa. Kita kena pergi intro dulu Cap. Kau ni lupa diri sangat ni. Okey. Hello. Jom kita pergi intro. Roll it. Okay guys. Dah tengok intro kan? Alright. So kita nak start cerita pasal kawan Acap yang Afiq tu. Ingat tak? Dia ni hilang dekat Sungai Pisang guys, kan? Pada seminggu yang lepas ataupun dah 11 hari since Acap update pasal kehilangan dia. Sekejap, apa benda yang keluar ni? Macam-macam benda nak kacau. Okey. Waktu tu memang keadaan dekat belah family dia kusut, serabut. Memang dia orang memang berusaha lah untuk cari jejak si Afiq ni untuk dibawa pulang ke pangkuan rumah. Okey guys, selepas hari yang Acap update video tu, merupakan itu hari ketiga beliau hilang. Dan 2 hari selepas Acap upload video tu, tapi time tu Acap tengah bercuti lah, Acap dapat baca dekat satu grup, yang di mana grup tu grup luar lah, bukan grup Acap. Beliau ni, Afiq ni, telah pun dijumpai. Aku rasa macam triggered lah kan, nak tahu apa kisah si Afiq ni yang masuk ke Sungai Pisang and then hilang selama 5 hari dan dijumpai dalam keadaan sebegitu. Okey, macam Acap cakap tadi, dia dijumpai dalam keadaan sebegitu. Sebegitu tu apa guys? Dia ni dijumpai dekat satu lereng. Dia macam mana? Dia lereng nak ke arah air terjun tau. And then dia dijumpai dalam keadaan seperti seorang lelaki yang masih lagi mencari jalan dekat area situ. Yang peliknya guys, diorang jumpa Afiq ni adalah pada 4 hari lepas tu. Hari apa? Hari Sabtu. Pada hari Sabtu pada pukul 7.16 malam. Malam lah kan. Time tu dah nak maghrib guys. Memang dah maghrib kot, tak silap Acap ke area Sungai Pisang tu. Dia ni dijumpai oleh pendaki lain yang cuba keluar daripada tempat tu. Ini cerita dia. Afiq ni, dia dijumpai oleh ada satu tim ni yang mungkinlah dalam keadaan sesat, mungkin dalam keadaan yang apa kawan-kawan Afiq ni rasa sebelum tu. And then dia terjumpa Afiq untuk dibawa keluar. Sedangkan diorang tak sedar bahawa Afiq pun dah hilang selama 5 hari. Kau faham tak maksud aku? So pendaki ni mestilah tak tahu, dia tak kenal Mamat ni kan. Dia tak kenal Mamat ni. And then diorang keluar sama-sama. Pada waktu tu diorang
bila dia orang keluar tu, ada salah seorang ranger ataupun penjaga dekat tempat tu terperasan si Afiq ni. Bila dia orang terperasan si Afiq ni, Afiq keluar dalam keadaan sihat walafiat. Tak ada macam darah ke, tak ada simptom pelik-pelik ke, dia kurus ke, macam kita selalu cakap dekat dunia bunian kan. Tapi bila dia keluar, and then then pakcik yang penjaga tempat tu datang, pergi dekat dia terus reka Afiq ni lah. Ni cerita daripada abang Afiq ni. Dia kata, Kau bukan yang dia orang report hilang ke itu? Afiq ni macam, dia jadi terpinga-pinga tau. Sebab abang ni kata, benda ni ataupun dialog dia di antara pakcik ranger ni dan juga Afiq ni telah pun diceritakan balik oleh penaki-penaki yang dia keluar sama tadi. So, kesimpulan pada waktu tu, dia blank tau. Dia tak tahu apa yang jadi. Dia dah jadi blur gila babi tau. Dia macam, Hilang? Mana dia hilang? Saya ke jalan kejap je. Dia jadi macam tu. Dia jalan macam tu. Lepas tu pakcik ni cakap lah, engkau dah 5 hari hilang ni, dik. Mak ayah engkau, polis, penjejak hutan, semua dah masuk dah. Cari engkau. Tak jumpa-jumpa. Engkau keluar daripada mana ni? Tak ada. Tadi jalan keluar, kawan saya tak jumpa lah. Ini siapa lah? Dia jadi macam tu. Dia dah jadi keadaan yang blank. Dia macam tak sedar apa yang jadi. And then lepas dia orang dah borak apa semua, and then dia tak dapat apa-apa info daripada Afiq ni, ranger ni terus hubungi pihak polis lah, pihak berkuasa. And then pada malam tu, dan sekitar 9 nak ke 10 malam tu, polis bagi tahu mak dia yang Afiq ni telah pun dijumpai dalam keadaan selamat. Okey. Sebelum hari jumpanya Afiq ni, menurut abang dia ni, abang dia ni ada bawa satu kumpulan ustaz ni dengan mak dia lah. Ni mungkin ikhtiar dia orang kan. Sebab pada siang hari, satu hari sebelum dijumpai Afiq tu, dia orang terjumpa satu lagi clue, which is Afiq ni dia ada pakai gelang tau. Dekat dia punya ni lah, waist ni, dia ada pakai gelang yang macam acap punya gelang yang bulat-bulat tu. Dia jumpa gelang tu, tapi gelang tu dekat area-area tempat dia hilang tu, gelang tu putus tau, geng. Tapi bulat-bulat dia tu macam tersusun tegak. Macam nak tunjuk jalan lah. Tapi aku tak tahulah betul ke tidak kan. Orang alam lah kan. Tapi dia orang panggil ustaz, dan ustaz pergi ke arah gelang yang dia jumpa tu. And then ustaz tu ada baca-baca sikit, azan, minta benda tu lepaskan apa tu semua. Sebab abang dia ni dan mak dia ni percaya gila yang Afiq ni memang disorok oleh alam lain. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi disebabkan diorang ni tak ada clue, tak ada petunjuk. Mungkinlah kan, kita tak tahu dalam hutan. Mungkin bunian, mungkin ada benda-benda lain lagi. Macam mungkin dia ni dah kena ditelan rimau ke, ular ke, kita tak tahu kan, Allah alam. Tapi itulah, satu hari miracle nak jadi. Masa hari Jumaat, dia bawa ustaz-ustaz tu pergi kat arah tu. Maghrib Sabtu tu dia dah jumpa si Mama Afiq ni. Tapi Afiq ni keluar sendiri, Mat. Dia bukan jumpa dalam keadaan macam tak ada. Biasa dalam filem kan, dalam drama-drama kan kita nampak macam tu kan. Tapi ni tak. Dia keluar sama dengan pendaki lain. Tapi disebabkan dia pun tak sedar apa yang jadi, pakcik tu pun tak dapat info apa-apa. So pakcik ni bagi polis lah. So malam yang diorang dah jumpa Afiq tu, cepat-cepat diorang bawa Afiq ni balik. And then dia mandikan lah Afiq ni apa semua. Dan dia bawa Afiq ni ke satu pengamal perubatan lah. And then lepas tu diorang buat sedikit macam dia punya perubatan and all that. Menurut pengamal perubatan tu, abang dia cakap Afiq ni dah hilang semangat. Fully. Semangat dalam diri dia dah fully drop, fully hilang. And then mungkin Afiq ni akan jadi manusia blur-blur sikit dalam jangka masa 4 ke 5 bulan untuk dia gain balik dia punya semangat dalam tu. Acap tak faham sangat daripada segi semangat dalam ni macam mana kan. Sebab I'm not that good in that issue, tapi itu yang abang dia cakap. Dalam semangat untuk dekat dalam dia ni dah kosong. Macam tu, dah kosong, dah diambil. And then dia ni akan jadi orang yang macam terpinga-pinga lah. Macam tu lah, macam Acap cakap tadi lah, blur-blur kan. Sebab abang dia kata memang Afiq tu dia jadi macam first time nampak rumah dia sendiri. Dia rasa pelik. And dia ada cakap jalan nak pergi rumah tu mana Dia selalu cakap, dia selalu tanya abang dia. Lepas dia orang dah jumpa, dia selalu tanya abang dia, rumah nak pergi jalan nak pergi rumah tu kat mana Lepas tu abang dia tanya rumah mana.
ada satu rumah cantik dekat dalam hutan tu kot. Aku tak tahulah kan. Tapi dia kata ada satu rumah cantik. Rumah tu panjang, atap dia macam ni. Dia macam tu lebih kurang. Mengemang siap. Mengemang. Dia cakap dengan abang dia macam tu. So abang dia ni macam rumah mana ada rumah dalam hutan tu kan. So setiap kali Afiq jadi macam tu, abang dia pun bagilah air yang dibagikan daripada ustaz tu. So macam tu lah geng. Sampai hari ni aku tak dapat lah kata nak call ke apa ke kan. Sebab aku ni bukanlah rapat sangat, cuma kenalan-kenalan sahajalah. Yang ini aku just nak kongsi dengan korang lah kan. Manalah tahu benda-benda macam ni might be happen juga. Sebab yelah, kita dah seronok-seronok kan. Kita kat dalam tu mungkin kita yalah terlepas pandang, terlepas sempadan kan. Mungkin benda-benda macam ni tak mustahil berlaku. So macam itulah. Alhamdulillah aku glad gila yang Afiq ni dah jumpa. Tapi keadaan dia tak macam yang dulu lah. And kawan-kawan dia ada juga datang kat rumah dia pergi melawat apa semua. Kau bayangkan kawan-kawan dia datang, dia tak boleh, dia macam nak bercerita tau. Dia macam nak bercerita pergi mana dia. Kawan dia pun ada cerita yang kau ni hilang selepas pergi cari jalan apa semua. Tapi bila Afiq ni nak start bercerita balik, dia jadi macam blank. Dia jadi macam blur. Dia jadi orang yang kat mana? Dia jadi macam tu. Dia jadi blank macam tu. So kawan-kawan dia pun tak boleh nak communicate lebih. Kawan-kawan dia yang sama dengan dia lah sebelum dia hilang tu. Tapi diorang macam Acap cakap, diorang bersyukur sebab Afiq dah dijumpai. Tapi mungkinlah condition dia is not as good as macam sebelum ni. Tapi itulah, mungkin itu doa daripada mak dia, usaha ikhtiar diorang semua kan. So dipertemukan dengan izin Allah, dipertemukan dekat Sungai Pisang tu, and then dia dah keluar dah pun. And kepada korang lah kan, manalah tahu kalau korang pun ada plan nak pergi Sungai Pisang tu, ataupun Acap bukan nak kata tempat tu ada apa-apa. Tapi tu lah, nak tak nak memang kita kena beware guys. Tempat-tempat macam ni kan, nak kita kalau pergi kat tempat-tempat yang ada penunggu dia, ataupun kita percaya dekat dalam tu, bukan nak kata percaya lah kan, tapi kita sedia maklum kan, benda-benda macam ni, tempat-tempat macam ni. Mungkin korang ada kawan-kawan yang ada pengalaman pernah digelapkan pandangan, sesat, all that thing. Mungkin korang pun boleh share pengalaman korang kan kat Acap. Mungkin Acap boleh share dengan korang yang tengah menonton ni. Okay, one more story yang Acap nak share dengan korang. Rasa macam pendek pula kan yang ni. Okay, benda ni Acap ada baca-baca sikit-sikit lah. Acap belum teliti sangat dia punya cerita. Dia hantar kat IG. Dia pergi last week, dia pergi Gua Musang. Ini cerita pakcik, kawan pakcik Acap. Okay, dia pergi Gua Musang. Dia nak ke arah sana, nak balik kat kampung sana. Okay, dia ni cerita dia yang Acap sempat baca. Dia kata dia ni bergerak seawal pukul pagi tau, dalam pukul 4 ke 5 pagi, sebabkan dia nak elak jam katanya pada waktu tu. So dia ni balik daripada shift malam dia pukul 12.30 malam, pukul 1 lebih. Dia rehat kejap, mandi-mandi apa semua, and then pukul 4 pagi tu dia terus gerak guys. Dia nak pergi ke kampung dia kot, ke mana tak sempat lagi analyse. Tapi dia akan lalu dekat highway Gua Musang tu. Okey, mungkin korang yang mana dah balik kampung, dah lalu tempat tu, mungkin tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah kan. Tapi apa yang jadi dekat dia ni last week, di mana kita semua rentas negeri tengah excited. Korang bayangkan pukul 4 pagi dia lalu tempat tu. Okey, so dia ni daripada kawasan yang dia nak pergi ni adalah dalam sekitar 2 jam lebih macam tu. So basically dia akan sampai dalam pukul lebih kurang 6-7 pagi macam tu kan. Okey, dia gerak 4 pagi and then dia lalu dekat highway Gua Musang tu guys. Lalu kat highway Gua Musang tu, okey, obviously kau tahu kan, nama pun highway Gua Musang. Memang jalan dia straight man. Memang jalan dia straight, memang tak ada nampak apa-apa yang pelik lah kan. Cuma dia punya keadaan memang sangat-sangat creepy sikit dan sunyi sepi. Disebabkan itu macam salah satu jalan lama kan dekat Malaysia ni. Okey, dia jalan pada waktu tu pukul 5 lebih, 5.40 minit pagi macam tu. Kau bayangkan masa dia tengah gerak tegak, dia buka waist. Dia buka waist and then tiba-tiba waist dia buat bunyi yang kau kena U-turn tu. Kau tahu tak? Maksudnya yang bunyi yang kedek. Bunyi macam tu. So dia pun macam apa hal lah kena U-turn pula ni kan? Apa hal lah aku punya waist ni rasa macam jam ni. So dia pun terus lagi and masuk dekat satu kawasan ni, radio dia
terus tak dapat siaran guys pada waktu tu. Padahal radio dia memang ikut frekuensi dekat tempat tu. Tapi aku nak sebut tiba-tiba tapi pun boleh. Tiba-tiba waktu tu radio dia hilang siaran, and then dia punya waves tu kejap-kejap bunyi yang krek, and tapi dia tak ada arahan seterusnya tau pada waktu tu. So dia tegak je, dia tegak. Kau tahu kan jalan dekat Gua Musang macam mana, dia tegak. And tiba-tiba dekat satu kawasan yang agak gelap pada waktu tu, dia lepas dekat kawasan tu, dia punya waves tu tiba-tiba ada macam ada coverage, ada network, ada line, and then tiba-tiba banyaknya tiba-tiba kau cap. And pada waktu tu dia dapat arahan daripada waves tu untuk belok ke kiri. Turn left. Dia pun macam, turn left mana Mat? Kan? Jalan ni tegak je. Memang tak ada turn left lah. Dia pun tegak je. And then dia tak hiraukanlah waves ni. Tapi waves ni tak stop untuk suruh buat dia turn left. In 500 meter. Turn left. In 500 meter. Turn left. Dia kata macam tu. So, dia ni pun ambil arahan untuk empit sikit ke kiri. And then dia tunggu dekat mana simpang baru ni. Mungkin ada simpang baru sebab dah lama tak balik kan, PKP kan. Ada simpang baru ke yang boleh turn left and boleh sampai mungkin lebih cepat daripada waktu yang dia selalu jalan dekat jalan yang biasa dia jalan. So dia pun empit belah kiri sikit. Dia jalan dia dekat depan tu macam ada satu selekor kecil and then dia tengok dekat area selekor tu dia dah sampai ke arah yang kena turn left. Tapi dia punya display screen dekat dia punya waves tu tak ada nampak pun jalan turn left. Tapi dia punya waves tu kejap-kejap suruh dia turn left. And masa dia turn left, kepala dia turn left, dia nampak Mat, ada satu lembaga budak kecil sedang berdiri dekat tepi tu. And then seperti seolah-olah pandang je dia. And dia pun macam, kau faham tak? Dia macam leka tengok budak kecil tu. And then betul, dia turn left dan dia terlibat guys dalam kemalangan pada pagi tu. Ketika mana kereta dia turn left, boom, langgar divider. And then berpusing Mat kereta dia dekat situ. Dan dia tak disedarkan diri pula. Tak sedarkan diri pada waktu tu. Dan dia sedar-sedar dia dah pun dekat hospital. Tapi Alhamdulillah lah, dia tak ada kecederaan yang apa? Yang berat, yang luka-luka besar ke tak ada. Cuma dia rasa sakit badan. Memang totally kereta dia ada share gambar nanti lah. Nanti Acap dah baca semua, Acap akan share semua dekat korang. Tapi itu secara singkat dan juga ringkasnya, dia turn left, betul dia turn left. Dia macam hilang kawalan, dia langgar divider, berpusing Mat kereta dia. So itulah, nantilah Acap dapat rangka cerita yang full. Tapi dia ada dua punchline dia. First dia nampak budak tu, and another one Acap tak sure apa lagi. Nanti Acap buat homework, Acap akan bagi tahu korang. Okay? Bawa balik cuti. Bagi ruang sikit, bagi peluang sikit. Okay guys? So itu saja untuk hari ni Acap nak kongsi dengan korang. Harap korang okay dengan cerita ni. Kita warming up balik, and then kita akan borak lagi dekat hari Senin ni. Hari Senin ni Acap ada cerita pasal jengka guys. Jengka. Tempat kampung Acap, korang tahulah jengka tu bukan satu je. Dia macam-macam jengka. Bila kita cerita pasal jengka, kita ada cerita-cerita tentang ladang kelapa sawit, orang buang barang, orang buang dia orang punya belaan dekat dalam tu. And then macam mana pula penghuni dekat dalam ladang-ladang tu yang diceritakan pada tahun 1980 lebih dulu, menculik budak-budak yang duduk dekat situ. Tapi itu nanti Acap akan cerita pada Isnin ni. So Acap rasa sampai sini saja. Berhubung dengan Acap punya pembukaan tim insyaAllah tahun depan, dan Acap akan announce something dekat channel kedua Acap. Korang kalau belum subscribe, korang boleh subscribe. Pergi dekat description bawah tu, klik second channel Acap, korang pergi subscribe. Sebab Acap akan ada announcement about the team dekat channel kedua Acap. And then apa yang Acap akan buat dekat channel kedua, Acap akan bagi tahu semua kat situ. Okay? So sampai sini saja video Acap. Terima kasih korang, jaga diri elok-elok. So kita dah mulakan balik kita punya kerja macam biasa. So yang bercuti tu selamat bercuti. Yang kena duduk rumah tu duduk rumah elok-elok. Yang anti vaksin tu duduklah rumah. Janganlah hara sangat kan. Kita tenang-tenang saja. Jangan nak berperang sesama kita. Okay? So penyakit ni takkan hilang, tapi kita ni, muhibah ni, muafakat ni jangan pernah hilang. Malaysia kan? Chill lah. Alright. So I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye bye.